Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insya-Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Baiklah, sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati apabila tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan surau ini. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita berkesempatan lagi untuk menyambung perbincangan kita berdasarkan kitab Mutiara Ilmu Tauhid ini, Permata Ilmu Tauhid ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung perbincangan kita dalam tajuk yang ke-23. Masih lagi membicarakan hal yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang ke-23 ini membahaskan 3 sifat: wujud, qidam dan baqa. Puisi yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ini yang menyatakan, kita ulang balik puisi berkenaan, fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqaun la yushabu bil adam. Maksud daripada puisi ini, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat wujud, qidam, begitu juga baqa,
yang tidak dicampuri dengan adam. Maknanya yang tidak ada sesuatu daripada bermula daripada tiada. Itu Tuhan nanti Allah Subhanahu wa taala. Antara yang telah pun kita membicarakan dalam tajuk yang berkaitan sifat wujud, kidam dan baqa ini, kita di antara yang telah pun kita bincangkan pada siri yang lalu sebelum kita menyambung perbahasan kita berkaitan dengan sifat yang ada ini, antara yang telah kita bincangkan pada siri yang lalu tentang sifat kidam Allah Subhanahu wa taala itu, kidamnya Allah Subhanahu wa taala adalah kidam yang zati. Kewujudannya tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Berbeza dengan hal keadaan yang dikaitkan dengan makhluk. Makhluk ada kidam zamani. Ia antara kita dengan bumi dan langit. Pastinya bumi dan langit lebih awal dari kita. Yang itu diistilahkan di kalangan ulama usuluddin sebagai kidam zamani. Masanya mendahului kita. Benar lama. Tapi tetap ia ada permulaan. Bermula dari tiada. Kemudian barulah ditiadakan. Seperti bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan selepas Allah menciptakan arash dan air, barulah diikuti dengan langit dan bumi dan seterusnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Nak menunjukkan ada permulaannya, bermula daripada tiada kepada ada dan kemudiannya ditiadakan kembali. Begitulah juga satu lagi istilah kidam idhafi, yang kewujudan sesuatu itu dikaitkan. Jika seseorang bergelar datuk, maka sudah pastilah datuk itu lebih awal kewujudan kelahirannya berbanding si anak ataupun si cucu yang digelarkan sebagai, kalaulah seorang ayah dengan anak, pasti kelahiran kewujudan si ayah lebih awal, kelahiran datuk lebih awal, kelahiran moyang lebih awal. Begitulah yang dikatakan lamanya itu disandarkan kepada sesuatu berbanding kepada sandaran yang lebih baru daripadanya. Maka kidamnya itu digelar untuk makhluk ini sebagai kidam idhafi. Inilah perbahasan yang telah kita ikuti pada siri yang lalu. Itu Tuhan nanti Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam perbahasan ini kita insya-Allah kita akan sambung di halaman 110 itu, antara perkara yang ditegaskan oleh ulama-ulama usuluddin. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu wajib dengan sifat kidamnya itu sedia ada, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Dan sifat kidam itu kena adalah suatu benda yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, ia adalah sama menyamai makhluk yang diistilahkan sebagai hadis, benda yang baharu. Sesuatu makhluk yang digelar dengan benda baharu itu, ia memerlukan kepada penciptanya, yang disebut, yang digelarkan sebagai muhdits. Maka kalaulah benda itu baharu hadis, ia memerlukan kepada muhdits, dan muhdits itu juga memerlukan kepada muhdits yang lain. Jadi adakah perkara seperti itu layak bagi Allah? Hukumnya adalah muhal ataupun mustahil bagi Allah. Sebab tu Allah itu kidam. Jika ada seseorang yang tak mempercayainya, maka dia meletakkan seolah-olah Allah itu tidak kidam, maka ia digelar, disebut sebagai hadis baharu. Kalau benda itu baharu, ia memerlukan kepada penciptanya yang juga sesuatu itu bersifat baharu. Penciptanya itu pastinya dari tiada kepada ada, kemudian kepada tiada semula. Dan ini adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi mustahil Allah menyerupai makhluk-makhluknya. Ya, kita akan sambung tuan-tuan. Terus ke halaman 110 itu, antara perkara yang ditegaskan, perlu diketahui bahawa pada qadim dan azali terdapat 3 qaul, 3 pendapat.
di kalangan para ulama usuluddin dalam membahaskan sifat qadim sedia ada, itu adalah membawa maksud kepada sejak kewujudannya, sejak azali. Maka dalam perbahasan ini ada 3 pendapat ulama usuluddin. Yang pertama, bahawa qadim itu adalah kewujudannya yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. Yang selayaknya itu adalah bagi Allah. Kewujudannya tiada permulaan bagi wujudnya. Itu yang dikatakan qadim mengikut pendapat pertama. Manakala azali pula, mengikut pandangan yang pertama ini, suatu yang tidak mempunyai permulaan baik dari segi adami, tidak ada, ataupun ada sesuatu yang wujud yang ada. Maka disebutkan antara mana yang lebih khusus, mana yang lebih umum. Maka tiap-tiap yang qadim adalah azali. Maka disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan qadim itu, maka yang qadim itu kewujudannya azali. Sebaliknya, bukan semua yang azali itu qadim. Kerana apa? Kerana ada qadim zati, itulah yang azalinya sebenar. Qadim yang zamani tak layak, bukan azali. Qadim yang idafi tidak azali. Sebab itulah dia bahaskan, benar semua yang qadim itu azali, tapi bukan semua yang azali itu qadim. Ya, ini yang ditegaskan oleh pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, qadim itu adalah zat yang berdiri dengan dirinya sendiri, yang tiada permulaan bagi wujudnya. Yang itulah dalam sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala disebut qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Tiada siapa yang mengetahui hal keadaan itu kecuali zatnya sendiri. Hal keadaannya hanya diketahui oleh zat kebesaran Khalik itu, Azza wa Jalla. Ya, berdiri dengan sendirinya. Tiada siapa yang mengetahui kecuali Allah, yang Maha Esa, yang Maha Agung itu sendiri yang mengetahui hal keadaan zat kebesarannya. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Manakala azali pula dia kata, sesuatu yang tiada mempunyai permulaan baik dari segi adaminya atau wujudi, baik berdiri dengan dirinya sendiri atau dengan lainnya. Dan inilah yang dipahami dari pengucapan antara tokoh ulama usuluddin, yakni Syekh As-Sa'di, yang berpandangan dengan pandangan pendapat yang kedua. Apa yang nak dijelaskan yang kesamaannya, ia tiada permulaan. Ya, sesuatu yang tiada permulaan baginya, berdiri dengan sendirinya, mengetahui hal keadaan zat kebesarannya. Inilah antara yang menjadikan jis dalam perbahasan yang menegaskan tentang qadim dan azali ini. Manakala pandangan yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahawa setiap yang qadim dan azali adalah sesuatu yang tidak mempunyai permulaan baik dari segi adaminya ataupun wujudinya. Jadi dalam pandangan yang ketiga ini, qadim itulah azali, azali itulah qadim. Permulaannya tiada permulaan, sama ada dibahaskan dia daripada adami ataupun wujudi, kedua-duanya nak menyatakan adalah sesuatu yang sama. Ini perbahasan yang dibahaskan oleh pendapat yang ketiga. Qadim dan azali ini berdiri dengan dirinya sendiri atau dengan lainnya. Berdasarkan ini, maka keduanya adalah mutaradif, sama pengertiannya. Maknanya benda yang berkait antara satu sama lain. Yang dikatakan qadim itulah benda yang azali, azali itulah benda yang
qadim. Ya, maka berdasarkan pandangan yang pertama, sifat-sifat yang salbiyah tidaklah disifatkan dengan qidam, melainkan dengan azali. Berbeza halnya dengan zat yang maha tinggi dan sifat subutiyah, maka dia disifatkan dengan qidam dan azali. Sebab itulah dibahaskan ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ini dalam 20 sifat Allah itu dipecah-pecahkan untuk lebih memberikan penjelasan tentang bagaimana zat kebesaran Allah yang wajib diketahui oleh makhluk-makhluknya yang beriman, untuk mereka lebih mantap, lebih kental, lebih yakin hal keadaan pegangan akidah mereka berdasarkan kepada sumber ilmu yang jelas. Ya tuan hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada pandangan pertama ini, maka akan berlakulah antaranya sifat-sifat yang dipecahkan daripada sifat 20 itu, ya, seperti saya katakan tadi, akan ada sifat salbiyah, akan ada sifat ma'ani, akan ada sifat ma'nawiyah. Maka semuanya itu yang terangkum di dalam perbahasan sifat 20. Manakala pandangan pendapat ataupun kaul yang kedua pula, sekalian sifat secara mutlak tidaklah disifatkan dengan qidam, melainkan dengan azali. Lain halnya dengan zat yang maha tinggi, maka dia disifatkan dengan setiap satu dari keduanya. Maka pandangan yang kedua ini nak menegaskan bahawa semua yang dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya adalah azali. Contoh, apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat sami'un, mendengar, basirun, basar, melihat, maka di kalangan para ulama, mendengarnya Allah itu azali, melihatnya Allah itu juga azali, kalam Allah juga azali. Ia bukan sesuatu yang mendatang. Saya dah sebut di awal-awal perbahasan kita, kalau manusia sebagai contoh, bayi yang dilahirkan, adakah terus boleh bercakap? Kecuali peristiwa tertentu, kanak-kanak yang dilahirkan seperti Nabi Allah Isa terus boleh berkata-kata. Tapi majoriti keadaan bayi itu percakapan benda yang mendatang. Mungkin setelah 9 bulan, 10 bulan dia dalam keadaan yang normal, maka mulutnya barulah boleh bertutur, boleh berkata-kata. Jadi perkataan yang keluar itu, berkata-kata bagi seorang makhluk itu seperti manusia ini adalah sesuatu yang mendatang. Bukannya lahir-lahir boleh bercakap. Nak faham tentang apakah yang dikatakan azali, sedia ada bagi Allah itu sejak azali, maknanya melihatnya, berkata-katanya, mendengarnya adalah sesuatu yang tak terpisah. Bukan benda, sifat-sifat itu bukan benda yang mendatang, tetapi ia merupakan zat yang sedia ada bagi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam soal mendengar. Ya, mungkin pendengaran kita ini berfungsi setelah beberapa ketika dilahirkan, barulah pendengaran itu berfungsi, dipahami apa yang didengar dan seumpamanya. Sedangkan maha dengar Allah Subhanahu wa taala sedia ada bagi Allah maha mendengar, bukannya sesuatu yang mendatang. Pendengaran itu bukan sesuatu yang mendatang. Jadi kalau benda itu mendatang macam manusia, kalau matanya boleh melihat, dia mahu mendatang. Ada ketikanya ketika sesuatu hal keadaan penglihatannya kabur, penglihatannya menjadi gelap ataupun buta, maka itulah nak katakan benda yang mendatang ini, benda tu boleh hilang, boleh berlaku, boleh hilang dan seumpamanya. Berbeza dengan kebesaran, keagungan Maha Pencipta. Pandangan yang ketiga pula
Berdasarkan kaul yang ketiga, maka tiap-tiap dari zat dan sifat-sifat secara mutlak adalah disifatkan qidam dan azali. Jadi semua yang dikatakan tentang 20 sifat itu adalah semua 20 sifat ini adalah qidam dan azali. Seperti yang kita dah tadi katalah, pandangan ketiga ini, qidam itulah yang dikatakan azali, azali itulah yang dikatakan qidam, tak terpisah. Justru sifat sami'un, basirun, kalamun, qiyamuhu binafsi, laisa kamitslihi syai', dan seumpamanya lagi, segala-galanya itu dikatakan, itulah yang disebutkan, ia jugalah dikatakan qidam dan azali bagi semua sifat-sifat berkenaan. Seterusnya tuan-tuan, perbahasan tentang wujud dan qidam selesai. Kita masuk kepada sifat yang ketiga yang dibahaskan dalam bab ini, iaitu sifat baqa. Perkataan pengarang musannif dengan kalimahnya kaza baqaun, ya, maksudnya bahawa baqa itu adalah sama seperti wujud dan qidam dalam hal wajibnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah wajib, qidam Allah wajib. Begitulah baqa, kekal bagi Allah itu wajib. Yang nak dimaksudkan wujudnya tiada permulaan dan wujudnya tiada pengakhiran. Jadi apabila wujudnya tiada permulaan, wujudnya tiada pengakhiran, maka kalimah sifat yang sesuai untuk itu disebut sebagai baqa. Itu yang dikatakan kekal. Kekalnya Allah itu tiada pengakhiran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan akhir. Walaupun disebut akhir, dia yang terakhir bukanlah dimaksudkan maknanya ada lagi yang terakhir selepasnya. Tak ada. Akhirnya itu kekal, bukannya akhirnya itu musnah. Akhir kita binasa. Kehidupan kita ada kehidupan yang akhir itu, ada kehidupan yang fizikal ini dibinasakan. Alam ini dibinasakan. Itu kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bagi Allah kekal abadi, baqa. Itulah yang memberikan gambaran tentang wajib bagi Allah bersifat dengan sifat baqa. Maksud dari baqa pada hak Allah Ta'ala adalah tidak adanya akhir bagi wujud. Itulah yang dimaksudkan baqa. Wujudnya tak ada pengakhiran selama-lamanya. Walaupun dunia ni kiamat, segala-galanya kiamat, tapi yang Maha Pencipta itu tetap kekal sedia ada. Tidak terkesan kepada alam yang kiamat. Alam itu makhluk, maka yang binasa hanya makhluk. Maha Pencipta tak terkesan kepada kemusnahan makhluk. Dalil bagi baqa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahawa kalau boleh atas Allah itu adam, nescaya mustahillah atasnya qidam, berdasarkan kalam musannif yang terdahulu pada bait yang ke-17. Wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul qidam, yang membawa maksud sedangkan masalah wajibnya qidam bagi Allah Ta'ala sudah disebutkan terdahulu, dan tiap-tiap sesuatu yang telah tetap qidamnya maka mustahillah adamnya. Kalaulah ia dikatakan qidam sedia ada, maka mustahil bagi Allah untuk binasa, untuk tiada. Itulah
antara nak ditegaskan bagi menyokong dan mendukung hujah kenapa wajib bagi Allah itu dengan baqa. Jadi kalaulah orang tak percaya, apabila dia menggunakan logik, alam ni musnah, takkanlah yang mencipta tak musnah. Jadi kalau dia fikir macam tu, ia membawa maksud menyamakan Maha Pencipta dengan makhluk. Sedangkan mustahil menyamakan Maha Pencipta dengan makhluk. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai qadiyah ketentuan ini telah disepakati oleh para ahli fikir di kalangan ahli falsafah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Qari Syarah Al-Kubra. Namun demikian, ketentuan ini dibantah dengan ketiadaan kita pada azali, maka sesungguhnya dia adalah qadim berdasarkan qaul bahawa kidam dan azali adalah mutaradif, membawa maksud yang sama. Ada persamaan dari maksudnya. Maksud yang telah pun dihuraikan sebelum ini, wujudnya tiada permulaan dan ia tiada pengakhiran. Hal keadaannya sejak azali lagi, ia kewujudannya hanya diketahui oleh Zat Maha Pencipta itu sendiri. Dengan demikian, maka ketiadaan kita pada azali itu adalah seperti ketiadaan barang yang mustahil. Maka kenapakah boleh terputusnya dengan wujud kita pada masa yang sudah tidak azali, seperti yang ditegaskan fima la yazalu. Yang ni sebab tu saya awal tadi saya dah sebutkan persoalan kidam itu ada kidam yang zati, yang zamani dan idafi. Kerana ada orang kata tentang kalaulah benda ni kata lama, kidam itu benda yang lama sedia ada, maka dia pun guna logik, langit ni dah ada sebelum saya lahir, kenapa tak dikatakan kidam juga? Maka dibahaskan di sini dah dipecahkan kepada yang kidam zati itu hanya kepada milik Allah yang tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Kidam zamani ada bermula bertiada dan akhirnya tiada balik. Manakala kidam idhafi ia dikaitkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan susu galur keturunan manusia. Siapa yang lebih tua itulah lebih awal keadaannya berbanding orang yang lebih muda. Tadi saya dah buat contoh, kalau datuk sudah pastilah lebih muda berbanding moyang. Moyang itu lebih tua daripada datuk. Begitulah datuk lebih tua daripada ayah, ayah lebih muda daripada datuk, dan si anak pastinya lebih muda daripada ayah, datuk dan moyang. Begitulah seterusnya ke atas. Jadi kalau ada orang yang cuba nak menjadikan secara logik tentang bukankah kewujudan kita ini wujud setelah benda-benda lain ada, kenapa benda-benda lain itu tak disebut sebagai kidam? Maka dibahaskan kidam itu hanya layak untuk yang zati, ia kerana wujudnya tanpa permulaan dan wujudnya tanpa pengakhiran. Itulah untuk menunjukkan sesuatu yang lama itu tak sama antara satu dengan yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijawab bantahan tersebut bahawa qadiyah ini, ketetapan ini, ketentuan ini hanyalah pada qadim yang wujudi, sedangkan apa yang telah sebutkan adalah qadim adami. Saya dah jelas. Yang kidam zamani ia dikatakan qadim wujud. Kidam idhafi itu dikatakan sebagai qadim, yang dikatakan qadim wujud. Manakala untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah disebut sebagai qadim adami.
Nak jelaskan, kita dah bahaskan sebelum ni kidam zati, kidam zamani, kidam idafi. Ada istilah baru yang diberikan pula dalam perbahasan ini pula, disebutkan yang dikatakan tentang sesuatu ini tak boleh nak disamakan, walaupun kita dikatakan benda-benda seperti langit, bumi dah sedia ada. Namun dibahaskan oleh para ulama usuluddin sebagai yang kidam zamani dan idafi itu, ia disebutkan sebagai kidam wujudi. Walaupun dia sedia ada, tapi dia bermula daripada wujudnya, bermula bertiada. Manakala untuk kidam zati itu diistilahkan sebagai kidam adami. Maksud kidam adami itu, dia tidak tertakluk kepada tidak ada permulaannya, itu dikatakan sebagai sesuatu yang kewujudannya bukan ada unsur sebab, masa dan faktor yang dikaitkan dengan arad, dengan hal-hal yang ditentukan kepada benda tersebut. Oleh itu ya tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perbahasan ini yang dibahaskan oleh para ulama usuluddin bahawa qadim yang wujudi, ya, yang dikatakan tadi, ya, sedangkan apa yang telah disebutkan dalam perbahasan baqa itu sebagai qadim adami. Dikatakan demikian kerana dalil hanyalah menunjukkan padanya qadim wujudi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Zikri. Ya tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahasa yang mudah untuk kita pegang, walaupun diistilahkan tentang adanya qadim zati, ada qadim zamani, ada qadim idafi. Yang qadim zati itu disebut sebagai qadim adami, tak ada permulaan. Manakala qadim zamani dan qadim idafi itu disebut sebagai qadim wujudi, yang itu adanya permulaan dan adanya pengakhiran. Itu yang nak memberikan penegasan tentang hal bagaimana untuk kita memahami. Kalaulah mereka masing-masing dah pun menggunakan istilah yang sama tentang istilah qadim itu, maka dibezakan tentang adanya qadim adami hanya untuk Allah semata-mata, manakala qadimnya makhluk itu sebagai qadim wujudi. Berkata pula Syekh Al-Fihri, sesungguhnya bantahan itu dari asalnya sahaja sudah tertolak bahawa wujud kita telah memutuskan adam yang tak ada kita pada masa yang sudah tidak azali, bukan pada masa yang azali, ya. Dan kalau tidak begitu, maka kita ada pada azali dan dia adalah mustahil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewujudan kita benar, tak dinafikan. Kita dah pun wujud dan berada di alam arwah. Bahkan kita sendiri secara pribadi pun tak ingat bagaimana hal keadaan kehidupan kita di alam arwah itu. Maknanya tempoh masa kehidupan kita ni lama dah. Nak disebutkan lama sebagai qadim itu, ya, istilah qadim kalimahnya boleh digunakan qadim. Tetapi adakah qadim kewujudan kita itu sama macam qadim adami? Qadim kita qadim wujudi, qadim Allah qadim adami. Walaupun kita dah wujud di alam arwah, tetap kita kewujudan kita daripada tiada kepada diadakan, kemudian akan berlakunya pengakhiran.
Itu untuk memudahkan kita memahami tentang perbahasan ini. Sebab tu dikatakan, kalau ada orang yang menggunakan logik akal, bukankah kita ini dah wujud berada di alam arwah? Kenapa tidak layak untuk diistilahkan juga dengan qadim? Kewujudan yang dah lama dah. Nak pakai boleh, tapi qadim wujudi. Tak layak untuk qadim adami. Qadim adami itu selayaknya hanya kepada Khaliq. Manakala qadim untuk makhluk disebut sebagai qadim wujudi. Yang ini tuan-tuan dan hati Allah Subhanahu wa taala, biasanya di kalangan ahli-ahli falsafah lah yang menggunakan istilah perkara tersebut. Kalaulah istilah yang ada, kewujudan sedia ada yang dah lama itu disebut sebagai qadim. Kenapa hanya Allah layak untuk dikatakan istilah qadim, untuk makhluk tak layak untuk disilahkan qadim? Lantas diberikan penjelasan qadimnya Allah dengan sandaran qadim adami, qadimnya makhluk dengan qadim wujudi. Ya, itulah untuk menjadikan sesuatu itu boleh dipahami oleh kita. Di manakah yang dimaksudkan qadim bagi makhluk, adakah boleh disamakan dengan qadim kepada Maha Pencipta? Tak boleh disamakan. Ya. Berkata Al-Yusi, permasalahan tersebut adalah suatu yang sudah jelas. Akan tetapi Al-Amir berkata, boleh saja kita mengatakan belum jelas kerana perkataan para ulama qalu qadimin fahuwa baqin. Tiap-tiap yang qadim maka dia adalah kekal, baqa. Inilah dalam perbahasan-perbahasan yang ada. Kita bagi laluan untuk azan terlebih dahulu.
an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cuba selesaikan tajuk yang ke-23 ini. Kalaulah tadi dalam perbahasan ada disilakan dengan kalimah-kalimah qadim zati, qadim zamani dan qadim idafi, lantas ada yang membahas dan mengungkit menyebut pula kullu qadimin fahuwa baqin. Kalau dikatakan tiap-tiap yang qadim itu kenalah ada padanya itu baqa, kekal. Kenapa disistilahkan qadim, tapi kenapa pula tak boleh disandarkan baqa'nya pula? Lantas dalam persoalan ini terus diberikan jawapan tentang qadim yang dikatakan adami dengan qadim wujudi itu tak sama. Dengan penjelasannya
Dapatlah diketahui dari apa yang terdahulu bahawa satu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal baginya dan tidak pula ada akhirnya. Jadi inilah nak katakan qadimnya makhluk dengan Khalik tak sama. Tak boleh terus dibuat kesimpulan semua yang qadim itu mesti kena kekal abadi, baqa. Tak boleh. Yang layak untuk baqa hanya qadim adami. Yang qadim wujudi tak layak. Sebab qadim adami itu tidak ada permulaan dan tiada pengakhirannya. Yang kedua, Adam kita pada azali tidak ada awal baginya, namun ada akhirnya. Itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu, setiap makhluk itu memang pastinya akan ada pengakhirannya. Yang dikatakan semua benda ini wa kullu syai'in fan, semuanya sesuatu itu akan binasa kecuali zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pendekatan para ulama, dia tak berhujah terus direct dengan menggunakan ayat Quran dan hadis. Jadi orang-orang ahli falsafah ini tak percaya tentang hal-hal itu, dijawab dengan cara guna logik pula. Sebab itulah perbahasan di kalangan para ulama usuluddin menggunakan hujah dengan hujah secara logik yang ada dan disokong oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ya. Hujah yang ketiga, sekalian makhluk ada baginya awal dan akhir. Yang ni semua boleh terima tentang dia adakah boleh wujud sendiri tanpa ayah sampai ibu? Tak mungkin. Maka dia kena terima hakikat tentang kewujudan dia itu bermula daripada baginya ada awal dan untuknya juga ada pengakhiran. Itulah yang dikatakan untuk status makhluk. Ya. Manakala penjelasan yang keempat, nikmat syurga dan azab neraka ada baginya awal dan tidak ada baginya akhir. Di sinilah juga dibahaskan di kalangan para ulama untuk memberikan penegasan. Dalam masa yang sama, kalau disebutkan kalau semua adanya awal, maka akan adanya pengakhiran. Maka disoal pula, kalau macam tu syurga tu sementara juga kah? Adakah neraka tu juga sementara? Jadi disebutkan balik dalam masa yang sama, sesuatu itu yang ada baginya pengawalan, namun ada di kalangan makhluk itu yang Allah jadikan tidak ada pengakhiran. Dibagi contoh syurga dengan neraka. Jadi siapa yang masuk syurga, nikmat ni kekal abadi. Siapa yang masuk neraka, azabnya itu juga yang tu terbahagi pada dua keadaan. Sama ada akan sementara sahaja, lepas selesai azab akhirnya dapat masuk ke syurga, kecuali orang-orang yang syirik, yang kufur kepada Allah, yang menyengutukan Allah, yang itulah yang dikatakan kekal abadi dalam azab neraka. Nak memberikan jawapan, ada yang mempersoal, mempertikai, kalaulah dikatakan sesuatu yang wujud ia daripada adanya permulaan, sudah pastilah ia juga ada pengakhiran. Lantas dikatakan kalau macam tu syurga dan neraka ada pengakhiran. Maka ulama-ulama usuluddin menyatakan yang untuk syurga dan neraka ada pengecualiannya. Benar wujudnya ada awal baginya, tetapi tidak ada pengakhiran untuknya. Maka tiap-tiap dari keduanya adalah kekal dan akan tetapi menurut syarak, bukan menurut akal, kerana akal membolehkan ketiadaan keduanya. Kalaulah fikir secara logik, kalaulah kata ada mula, ada pengakhiran, logik akalnya maknanya semuanya akan musnah. Jadi syurga dan neraka begitu. Tapi hal ini nak menunjukkan untuk syurga dan neraka kekal kerana apa? Allah sendiri nyatakan khalidina fiha.
kekal abadi dalam syurga atau kekal abadi dalam neraka. Maka hal ini tak boleh nak difikir secara akal, ya. Perkataan pengarang dengan la yusabu bil adam tidak boleh dicampuri dengan adam, maksudnya yang tidak dihubungi oleh adam, dan inilah makna batil yang ada pada perkataan Labib, ala kullu syai'in ma halallahi batil wa kullu na'imin la muhalata zail. Ketahuilah bahawa tiap-tiap sesuatu yang selain Allah adalah batil, maknanya dihubungi oleh adam. Semuanya ada, setiap sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala pastinya berkaitan dengan ada permulaannya. Dan tiap-tiap kenikmatan di dunia pastinya akan lenyap. Itulah yang saya berdasarkan ayat Al-Quran, wa kullu syai'in fan, semua binasa, semua sesuatu yang ada akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kekal abadi baqa hanya zat kebesaran Allah. Yang lain-lain semuanya akan musnah. Inilah perbahasan 3 sifat bagi Allah: wujud, kidam dan baqa. Wallahu a'lam ma a'lam, wallahu khairum mimma la a'lam. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya. Saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan, sikit terkasar bahasa, terlanjur kata. Allahu a'lam ma a'lam, wallahu khairum mimma la a'lam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.